Okey, silakan. Siapa nak try dulu? Contoh jawapan tu, try dahulu. Try dahulu pendapatan, try kemudian tidak berguna. Sekejap, saya ni padam sekejap. Saya nak tarik ke sini dulu. Okey. Hati waznan lil kalimat allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. Dia suruh bagi wazan. Apakah wazan? Bila soalan wazan ni sebenarnya soalan markah free je soalan wazan ni. Awak hanya tulis-tulis gitu je. Tulis-tulis gitu. Tulis macam wazan dia. Wazan ni. Contoh tu. Contohnya. Okey, teruskan. 348, 349, jawab je. Ha, 348 silakan. 348. Silakan. Silakan 348. Jawab 348. Yes. Try. Ya, bagus. Cuba. Okey, bagus. Thank you kerana anda berani mencuba. Okey, yang pertama, dia bagi bawa wazan imtithalan. Imtithalan ifti'alan. Okey, ifti'alan. Okey. Saya faham keadaan awak menulis dalam keadaan yang ni susah. Cuma atas screen tu jangan ada ni jangan ada titik Ifti'alan. Yang kedua, yang soalan wazan ni sebenarnya awak tak tengok mana pun tak apa. Soalan wazan ni awak tak tengok mana pun awak boleh jawab. Tu kelebihan dia. Kemudian ifti'alan. Yang 348, kalau Allah Ta'ala iqtarabat as-sa'ah ifta'alat. Ni tertinggal ni ya. Yang dalam keadaan mudah-mudah ni kita dah tengok if'alat. Kalau macam ni if'alat. Ifta'alat macam mana? Jangan tertinggal ta. Ifta'alat ada ta. Kat mana ada ta? Ni. Tengok lepas fa tu ada ta. Nampak tertinggal tu. Ifta'alat. Wazan ni kita follow je. Follow dia punya kalimah tu. Yang penting dia berasal daripada fa'ala. Fa'ala adalah yang asal dia. Selain daripada fa'ala. Wazan paling senang kan Ustaz? Sangat senang. Wazan paling senang kan? Sangat senang. Kalau fa'ala ni asal dia ni. Satu, fa'ala. Semua kalimah Arab ni, fi'il Arab ni dia berasal dari fa'ala. Fa'ala. Ni asal. Lain tu semua tambah. Ni apa yang tambah dia? Yang tambah dia, benda ni. Inilah tambah dia, alif ni tambah. Ta ni tambah. Okey, alif dengan ta tambah lah. Ta ni kita tak kira tambah. Ini sebenarnya sebab dia nahu. Ta taknis yang ni. Yang ni jangan kira tambah lah. Tak termasuk dalam tu. Okey. So, ni tambah 2 huruf. Alif dengan ta mula-mula tu. Ni. So, macam juga iqtarabat ni. Ini tujuan kita belajar wazan. Saya ulang lagi sekali. So, bila kita baca wazan, yang pentingnya kita nak tahu iqtarabat. So, mana yang tambah dia? Yang tambah dia ni alif dengan ta ni. Itu tambah. Qaraba adalah asal dia. Qaraba, dekat kan? Qarib. Itulah wazan. Sebenarnya soalan wazan ni dia nak tanya, nak tahu tu lah. Dia nak tahu, dia nak awak tahu mana satu tambah, mana satu asal. Asalnya fa'ala saja. Lain-lain pada tu tambah. Contoh yang kedua, yaddakhiru. Yaddakhiru. Sebenarnya yaddakhiru ni kita tengok yaddakhiru ni kenapa konsep sabdu dalam bahasa Arab. Awak kena faham dulu. Sabdu dalam bahasa Arab ni. Sebenarnya yaddakhiru ni atas wazan apa awak tahu? Dia sebenarnya
atau wazan ifta'ala juga sebenarnya. Asal dia ni. Perasan tak perasan, dia sama dengan ifta'ala juga. Salah. Sama dengan ifta'ala ni juga sebenarnya. Jadi dia punya wazan ialah yafta'ilu. Yafta'ilu. Wah, macam mana ni Ustaz? Ni awak kena selalu, ini trik dalam soalan wazan untuk soalan wazan. Yadakhiru ni selalu keluar. Trik dia. Sebab apa? Tengok asal dia apa? Dakhara lah. Dakhara lah asal dia. Dakhara. Lepas tu dia tambah alif ifta'ala kan. Dakhara. Ta dengan dal ni dia satu tempat yang sama, keluar huruf tu, makhraj dia. Makhraj huruf yang sama. Ni saya cerita detail ni, sepatutnya saya tak cerita sampai macam tu. Saya terus ringkas. Saya sebab apa panjang sangat pun ada faedah juga untuk awak lah. Jadi sebenarnya asalnya iddakhara sebenarnya gini saja. Apa persamaan ifta'ala dengan iddakhara? Sebelum jadi yaddakhiru tu. Asalnya iddakhara. Macam ni tulis. Tak ada situ. Dia asalnya itan. Itulah. Ra. Nampak tak kalau iddakhara macam ni jadi macam ni? Asalnya ifta'ala lah kan? Barulah awak nampak la. Baru nampak persamaannya di situ, betul? Iddakhara ifta'ala, betul? So sini alif dal ta khara. Okey. Itulah sebab dia jadi yafta'ilu tadi jawapan dia. Sebab dia bagi mudhari'. Ifta'ala yafta'ilu. Nak salin je. Bersalin lah sekarang. Okey, ifta'ala iddakhara. Okey, cumanya macam mana boleh jadi sabdu? Macam mana boleh jadi sabdu tu? Sabdu tu kerana dal dalam bahasa Arab ni, dia dal dengan ta ni, saya ambil color lain sikit. Dal dengan ta ni dua ni kan. Satu dengan ta ni, dia sama makhraj. Cuba awak sebut dal ta, ad. Kalau awak betul belajar tajwid, Quran tajwid tu awak baca betul, khatam Quran cantik, awak akan dapati dal dengan ta tu sama makhraj dia. Ad. Iaitu di pangkal gigi arnab awak dua potong. Di pangkal dia. Gigi tu. Dua-dua tu makhrajnya di pangkal gigi arnab. Saya tak ingat nama apa gigi tu kan. Awak panggil gigi apa tu? Gigi arnab tu? Gigi jongang. Gigi kacip. Gigi kacip. Kancil pula. Jauh sangat kancil. Okey. Kacip. Yelah. Jadi, gigi tu, bila dah sama makhraj, jadi dalam bahasa Arab, bila tempat sama begitu, dia payah nak sebut. Macam kita payah nak sebut iddakhara. Cuba sebut iddakhara. Iddakhara. Tak boleh sebut benda tu, jadi susah. Susah tu kenapa? Dia gini, awak kena faham. Dalam bahasa, orang bercakap semua nak mudah. Tak ada orang nak bercakap susah. Orang lebih cenderung kepada nak jadi mudah. Sebab itulah kita bila bahasa ni, kita tukar macam apa? Orang asalnya kita pergi kan? Orang Kelantan kata gi, tak ada per dah. Gi. Orang Kedah kata lagi simple, pi. Dia ambil pi dengan I yang ambil awal dengan ujung. Pi. Kelantan ambil nombor GI saja, per tak ada, gi. Dua makna pergi, dua tu makna pergi. Negeri Sembilan kata poi. Poi, pokan, POI. Dia tak jadi 5 huruf juga. Jadi 3 huruf. Kelantan Kedah 2 huruf. Itu kecenderungan semua manusia.
nak menjadikan mudah. Zaman sekarang, budak-budak WeChat. Tengok bahasa dia macam mana dia tulis. Assalamualaikum jadi Assalamualaikum. Akum. Salam. Dia itu normal. Semua orang macam. Jadi begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun, dia akan cenderung pada mudah. Sebab naluri nak jadi mudah ni daripada dulu sampai sekarang. Bukan baru berlaku. Jadi, susah nak sebut itakhara. Orang tak akan bercakap dengan bahasa yang susah. Sebab kita nak bercakap satu hari ni berapa puluh ribu perkataan. Berapa juta perkataan nak keluar daripada mulut kita sehari kan. Maka dia kena mudah. Jadi itu yang dia. Cara nak mudah dia macam mana? Dia masukkan ta ni, dia tukarkan jadi dal. Jadi biar sama. Dal sama dal. Bila dal sama dal, so satu dal mati, satu dal hidup. Kan dalam bahasa Arab ni dia akan jadi sabdu. Dia akan jadi sabdu. Di situlah asal usul sabdu dalam iddakhara. Itulah jadi akhir sekali dia jadi macam mana? Dia jadi nak tulis pun tak ada tempat dia ni. Tulis kat atas ni pula. Okey, iddakhara. Jadilah sabdu gini. Ini soalan iddakhara ni selalu masuk ni. Nampak biasa. Awak ambil betul-betul. Iddakhara makna menyimpan. Menabung. Menabung atau menyimpan. Manusia menyimpan al-duit an-nuqud di dalam bank. So, iddakhara. Yaddakhiru. Mudhari' dia apa? Yaddakhiru. Iddakhara yaddakhiru. Awak kena ingat ni. Sebab ni tak banyak perkataan-perkataan yang mengelirukan. So, yaddakhiru. Dia punya masdar dia iddikharan. So, kita bukan nak cerita masdar. Sekarang ni, nak tahu dia ni pada mana. Ifta'ala yafta'ilu. Iddakhara yaddakhiru. So, inilah jawapan dia. Hasil akhirnya ialah yafta'ilu. Soalan dia nak wazan. Faham sekarang? Boleh? Boleh faham semua, everybody? Faham. Okey, bagus. So, Ustaz rekod video. ya, record. Siapa nak tanya pasal ni? Silakan. Ada soalan nak tanya? Yang tak faham ke? Sebelum kita pergi kepada soalan 350. Ustaz, Assalamualaikum. Masa dia 3 huruf kan? Kenapa idikhoron? Apa dia? Kenapa idikhoron? Yang mana ni? Yang dakhorot. Yang dakhorot tu idikhoron. Yang masdar dia. Masdar tu tak apalah. Ya asalnya 3 huruf. Dakhara. Asalnya. Tapi bila dah tambah jadilah 4 huruf, 5 huruf. Bila dah kenapa masdar dia iddikharan? Itu memang ada wazan dia. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Iddakhara yaddakhiru iddikharan. Itu wazan untuk masdar. Wazan untuk masdar tu memang ada dalam kaedah. Kaedah dia lah. Kaedah masdar. Sama juga dalam bahasa Melayu lah. Tulis penulisan. Baca pembacaan. Apa ni? Macam-macam lagi lah. Okey. Sama je. So, tajuk wazan ni dia nak tahu mana asal, mana tambah. Itu je dia punya aim dia. Okey, saya padam. Okey, ada siapa nak tanya? Tak ada eh? Nak tanya chatting je. Chatting dalam tu. Kalau malu nak tanya ramai-ramai, private chatting. Private chatting pun tak apa kalau rasa malu. Kalau masdar katabah kan? Apa tu? Kalau masdar katabah kan? Katabah apa? Katabah yaktubu kitabatan. Masdar dia kitabatan. Okey eh? Siap? Saya boleh padam? Sekarang kita pergi ke next question. Ayyin al-mabni min al-qit'ah. Ayyin min al-qit'ah al-mabniyah min al-af'al. Apa ni soalan dia berbelit-belit ni? Salah soalan. Ayyin al-mabni min al-af'al fil qit'ah. Macam tu. Ayyin mabni min al-af'al fil qit'ah.
Sepatutnya gitulah. Ini soalan ni mengelirukan pihak lawan. Jadinya ayin al-mabniyah min al-af'al fil qit'ah. Okey. Dia nak mabni fi'il. Okey, tentukan mana mabni fi'il dalam ni. Fi'il yang mabni. Silakan. Siapa berani jawab silakan. Conteng sekarang. Sila. Saya tengok je apa jawapan awak. Try. You try. Try semua orang. 3 soalan je tu. Sambung je terus. Ustaz, saya cuba salah, sorry Ustaz. Awak yang hijau tu ke? Awak yang hijau ke yang purple? Yang hijau, naam, hijau. Hijau tu. Okey. Dia nak ayin. Tentukan. Mana fi'il yang mabni. Jadi sini, nak tentukan tu, mudah je. Kalau ikut jadual JIF, muka surat 6, dalam buku, kan? Yang fi'il, sebab dia berkata nak fi'il yang mabni, maka carilah fi'il madhi dan amar sahaja. Fi'il mudhari' tak termasuk. Kalau fi'il mudhari' pun dia kena ada nun taukid atau nun niswah sahaja. Jadi mari kita lihat mana fi'il amar, fi'il madhi, amar, ataupun fi'il mudhari' yang ada nun niswah atau nun taukid. Itu je yang mabni. Lain pada tu, fi'il tu adalah mu'rab. Fi'il mudhari' yang lain adalah mu'rab. So, pertama, ijtahid. Fi'il amar, mabni. So, tulis je ijtahid kat sini. So, ni betul lah. Yang kedua, ya bunayya, ijtahid fi durusika wala tahmilan. Maknanya, ni nun taukid. Nun taukid, wala tahmilan. Nun ni. Jangan kamu cuaikan kewajipan kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tansa. Ini fi'il mudhari', ini tidak mabni. Ini tidak mabni ya. Sebab fi'il mudhari'. Cuma dia majzum. Okey, wala tartakib, ini fi'il mudhari' majzum. So bukan mabni. Tak masuk dalam jadual JIF. Tengok betul-betul jadual JIF muka surat 6. Wattabi', ini adalah fi'il amar lagi sekali. So dia bagi amar mudhari' yang pertama nun taukid dengan ittabi' ni adalah fi'il amar. Jadi al-ma'asi bukan fi'il. Dia nak fi'il. Ya, dia nak fi'il sahaja, bukan isim. Ada alif lam bukan isim. So itulah jawapan dia. So makna penuh dia, ya bunayya ijtahid. Wahai anakku, bersungguh-sungguhlah dalam pelajaran kamu. Wala tahmilan, jangan kamu cuai terhadap kewajipan kamu. Dan jangan kamu lupa Allah. Jangan kamu buat maksiat. Dan jangan wattabi'nan, ikutilah sabilar rasyad, jalan orang-orang yang dapat petunjuk. Itulah. Nampak? Ana laun akhdaru Ya. Yang warna hijau. Laun akhdaru. Ya. Okey. Jadi sekarang ni maksudnya kita kena sedar bahawasanya jadual JIF tu sangat penting. Kalau kita faham jadual JIF, fahamlah ni. Boleh jawab lah. Bagi kita mudahlah soalan ni. Tapi kalau kita tak faham jadual JIF hari tu memang kelirulah. Kadang-kadang kita faham tapi tak biasa dengan soalan. Tak biasa dengan soalan tu yang menjadikan, sebab tu kita perlu buat latih tubi tu banyak. Supaya kita biasa dengan soalan. Okey? Settle. Wala tansi tu apa tadi? Wala apa? Fi'il mudhari'. Wala apa? Wala tansi. Wala tansa. Wala tansi. Fi'il mudhari' dia macam dia mu'rab,
dia bukan mabni. Fi'il mudhari' adalah mu'rab, bukan mabni. Kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Wala tahmilan tadi adalah nun taukid. Okey. Cakap pasal nahu bukan sorof Yang ni nahu. Ha. Okey, sekarang 353. Conteng sekarang. Baca betul-betul kehendak soalan dia. Apa soalan tu hendak? Fahami betul-betul apa kehendak soalan. Okey. Cuba jawab. 353. Everybody. Conteng sekarang. Jawab dua tu dululah. Lepas ni kita jawab yang berikutnya. Silakan. Okey. Dia kata ni yang pertama, al-Islam muntasyarun fi anha'il alam. Dia nak isim maf'ul ya, dia nak isim maf'ul sahaja. So tak susah lah. Terus kepada isim intasyara jadi isim maf'ul dia muntasyarun. Settle. Yang ni pula sajana. So masjunun. Settle. Masjunun. Mudah je. Kalau bagi makna dia, al-Islam muntasyarun fi anha'il alam. Islam tersebar di seluruh alam. Yang kedua, 354, al-mujrimu, penjenayah. Al-mujrimu itu penjenayah. Masjunun bisijnil mu'abbad, di penjara dengan penjara seumur hidup. Mu'abbad ni selama-lamanya. Selama-lamanya. Penjara selama-lamanya. Okay, itu je. Ada segi makna dia. Okey. Seterusnya. Sila jawab yang seterusnya. 355. Okey. Silakan. 355, 356 dan 357.
Okey. Ni ya. So jawapannya ialah al-mudir musabun bil humma. Mudir demam, ditimpa demam. Asaba menimpa. Musabun ditimpa dengan demam. 356. As-salatu hiya ibadatun. Dia letak iftataha. Sini tak ada orang betul pun. Tak ada orang betul di sini. Ibadatun. Dia dah bagi iftataha. Jangan kata maftuhun. Kalau maftuhun tu dia asal daripada fataha. Sekarang ni dia dah bagi lengkap dah. So, muftata. Silap lah tu. Muftatahatun. Ibadatun muftahatun bitakbir. Yang dibuka dengan takbiratul ihram. Solat ialah ibadat yang dibuka dengan takbiratul ihram. Bila iftataha ni, cara nak jadikan dia isim maf'ul dia, letak mim daripada fi'il mudhari'. Buang ya, muftatahatun, tukar dengan mim. Yaftatihu. Iftataha, yaftatihu, buang ya, letak mim. Muftata dan baris akhir, sebelum akhir baris atas. Muftatahun. Tapi sebabkan dia ibadah ni muannas dan dia adalah sifat kepada ibadah, jadi dia muftatahatun. Itu jawapannya. Bukan maftuhun, bukan maftahun. 357. Al-anbiya kulluhum mukhlisun. Sebenarnya kenapa bukan mukhlisin? Sebab dia bukan mansub. Dia adalah khabar kepada al-anbiya. Senang. Dia adalah khabar. Mukhlisin. Saya pula tulis mukhlisin. Salah. Okay, sorry. Dia sebenarnya mukhlisun. Okay. Para nabi semuanya ikhlas, suci. Okay. Jadi di sini kulluhum ni apa? Kulluhum ni taukid kepada al-anbiya tu. So ni mubtada, ni taukid, ni khabar. Jadi khabar dengan mubtada dia kena mutabaqah. Ni jamak, ni pun jamak, mukhlisun. Kenapa tidak mukhlisin Ustaz? Mukhlisin ni dia mansub atau majrur jadi mukhlisin. Sekarang ni dia marfu' kerana dia khabar bagi al-anbiya. Sebab tu kita jawab mukhlisun. Kalau buat 5 soalan scan, mukhlisun, untuk jelas lagi buat 5 soalan scan. 1 isim, 2 marfu', 3 khabar, 4 waw, 5 jamak. Jamak muzakkar salim. Itulah jawapan dia. Okey, nak tanya, silakan. Siapa nak tanya di sini sampai 357 ni? Sila tanya. Kelima tadi apa? Wow. Kemudian disebutin nun ni. Dengan waw. Yang Sebab kelima ada apa jamak Ustaz? muzakkar salim. Isim, marfu', khabar, waw, Jamak muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Okey. Itu secara ringkas saja kalau kita guna 5 soalan scan. Bagi pelajar baru, mungkin dia kena tengok bengkel sebelum ni. Macam mana kaedah guna 5 soalan scan. Ustaz, tapi kalau fi'il tak ada salim-salim tak ada kan? Tak ada. Okey. Fi'il tak ada jamak muzakkar salim. Fi'il jamak sahaja. Tidak ada salim. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan berikutnya. 358, 359. Bayin sababan nasab lil kalimat allati tahtaha khattun. Terangkan sebab-sebab nasab. Sebab-sebab nasab ni dalam ni isim ke fi'il? Tengok dulu. Sebab-sebab nasab kalau isim al-mansubat ada 13 lah. Kalau fi'il kena tengok jar wajih. Jar wajih isim dengan jif. Okey.
Jawab sekarang, everybody. Silakan. Sila jawab sekarang. Lagi? Okey. So, jawapannya. Okey, jawapannya ni. Ni. Dan ni. Okey, siapa nak tanya? Siapa yang tak faham? Di sini, siapa nak tanya? Ustaz tak faham. Ustaz boleh terangkan? Terangkan apa? Terangkan kenapa dia mansub apa-apalah. Okey, siapa yang jawab biru ni? Siapa yang jawab biru ni? Ashraf Ustaz, Ashraf. Okey, Ashraf terangkan. Kenapa dia mansub? Ya Ustaz? Terangkan kepada kawan anda. Kenapa dia mansub dalam setiap ayat ni? Kenapa dia munada dan sebagainya lah? Cuba saya nak dengar awak pula terangkan. Saya cuba ya Ustaz. Okey. Baik, first kali ya Abdurrahman. Abda kat situ asalnya dia mudhaf. Tapi bila ada ya kat depan, dia dipanggil ya nida. Bila ya nida, selepas dia mesti munada. Okay, itu yang faham tak? Apa tadi siapa tanya? Faham. Okey, yang kedua, kenapa jadi hal? Sebab ayat tu dah lengkap. Dia ada fa'il, maf'ulun bih. Lepas tu last kali tu dia nak menceritakan tentang jumlah tu dipanggil hal. Maksudnya macam mana nak sebut? Keadaan. Maksudnya kalau hal ni selalunya tengok maksud. Dia kata kat sini farihin. Farihin selalunya hal ni mansub. So selalunya kat belakang. Okay. Yang ketiga macam mana kita tahu dia mustasna? Sebab dia ada adawat istisna iaitu illa, ghaira, siwa, ma'ada dengan khala, hasya. So semua adat tu dipanggil mustasna. Faham tak? Semalam belajar, ini lupa. Okey. Okey, baguslah penerangan tu. So, saya terangkan lagi sekali ya. Ya Abdurrahman ni dia munada mudhaf. Dia kena ingatlah selepas ya ni memang munada lah. Okey, sebagaimana hukum munada kita dah cerita sebelum ni. Munada mudhaf. Jadi dia mesti mansub. Ya Abda.
Yang kedua, hal ni dia bukan soal lengkap tak lengkapnya Ashraf ya. Hal ni dia fadlah saja. Dia bukan wajib, tapi dia fadlah. Maknanya ayat ni kalau ada suyahul arabi ila biladihim sudah lengkap dah. Dah jadi jumlah mufidah. Maksud lengkap ni jumlah mufidah, ayat lengkap. Pulang pelancong-pelancong Arab ke negara mereka. Lengkap lah tu. Tak ada farihin pun boleh. Ini dia panggil, hal ni dia bukan wajib tetapi dia fadlah. Fadlah maknanya ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ayat tetap mufidah dah. Okey. Jadi hal dia bukan wajib, dia adalah fadlah. Bagaimana kita nak tahu ni satu kalimat tu hal? Dia ada beberapa syarat. Tengok dalam muka surat berapa tahap buku tu. Okey, buku dalam Surat 5. muka surat apa? 5. Bukan tu. Hal ni kita nak tajuk hal. Cuba tengok buku muka tajuk hal. Muka surat berapa dah? Saya lupa, buku tak ada kat depan. Dia ada syarat-syarat dia. Pertama, dia kena isim mushtaq. Isim mushtaq. Pertama isim, yang kedua mushtaq. Yang ketiga mansub. Dan Muka yang surat keempat 40. fadlah. Apa dia? Muka surat 40. Muka surat 40. Okey. Isim, yang kedua mushtaq, yang ketiga mansub, yang keempat fadlah. So, cukup syarat ni baru jadi hal. Dia isim mushtaq. Mushtaq ni maknanya sama ada dia ada mushtaq ni dia ada 7 yang kita sebut hari tu. Paling glamournya 4 lah. Tu mushtaq. Isim fa'il iaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sigah mubalaghah. Kalau nak sambung 7 tu isim zaman, isim makan, isim alat. So itulah mushtaqnya. Maka farihin ni adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Sifat musyabbah tu macam mana? Dia sama dengan isim fa'il. Cuma dia bukan atas wazan fa'ilun sahaja. Makna sama dengan isim fa'il. Itulah sifat musyabbah. Farihin tu gembira. Ustaz, kenapa kita tak buat farihun? Farihun. Patutnya faraha, farihun lah kan? Kenapa kita tak guna isim fa'il dia farihun? Tapi kita jadi isim kalau kita nak kata orang gembira, kita kena kata farihun. Ana farihun. Saya tak kata ana farihun. Ana farihun ni salah. Kenapa? Kerana orang Arab tak guna istilah ni, tak wujud. Dalam bahasa Arab, kalau nak kata saya gembira, ana farihun. Saya gembira. Hum farihuna. Mereka orang yang gembira. Jadi ini dipanggil sifat musyabbahah. Bukan isim fa'il. Walaupun makna dia sama dengan isim fa'il. Jadi soalan kita bukan soal pasal isim fa'il ni. Soalan kita ialah pasal hal. Syarat-syarat hal. Syarat-syarat hal tadi ada yang 4 perkara yang telah disebutkan tadi. Itulah dia. So jawapannya adalah hal. Okey. Yang ketiga. Daulataini. Kenapa dia mansub? Kerana dia mustasna. Mana tahu dia mustasna? Illa. Ada adatul istisna. Sebagaimana disebutkan oleh Ashraf tadi tu. Itulah. Ustaz, tapi kalau dia nak mustasna minhu mesti sebelum ada tu istisna kan? Bukan, terbalik tu awak cakap tu. Yang Terbalik awak cakap tu. Mustasna minhu duduk sebelum adatul istisna. Daulatain itu mustasna, bukan mustasna minhu. Ada tu istisna ni maknanya dia benda yang dikecualikan lah. Iyalah selepas illa. Selepas illa. Yang penting selepas illa. Awak jawab je selepas illa, mana mustasna lah tu selepas illa. Senang faham. Tips senang dia selepas illa mustasna lah. Mustasna minhu dia belakang ni. Ini mustasna minhu dia. Itu cerita lain lah. Kita cerita pasal mustasna dulu. Dalam soalan lain lah tu. Soalan ni dia nak sebab nasab saja. Jadi sebab nasab ni sebagaimana saya sebut itu sebab rafa', sebab majrur, sebab jar, sebab nasab. Okey, kita dah cerita sebelum ni kan. Cerita macam mana? Kalau 5 soalan sekian, dia duduk soalan nombor 3. Itulah sebab. Kalau soalan tanya pasal sebab, ingat soalan sekian nombor 3 ni. Okey? Faham ya? Satel. Sekarang 361
364. Okey, 364. Ni soalan macam semalam. Okey. Try lagi sekali. Jangan digigit dalam lubang yang sama. Silakan. Silakan. Soalan berulang. Bukan berulang, soalan sama dengan semalam. Pantas. Semalam dah buat salah, takkan hari ni salah lagi. Semua orang jawab ya. Okey. Tak, saya tulis kenapa hilang? Hilang. Ustaz tak dengar Ustaz cakap. Ustaz tutup mic. Memang saya tak nak cakap. Okey, so itulah jawapan dia. Ada siapa nak tanya soalan? Kalau awak tak faham. Nak tanya soalan ke kenapa jadi gini? Ke semua dah faham? Okey, lagi bagus. Kita terus boleh pergi. Soalan ni sebenarnya tidak berkait dengan makna sebenarnya. Dari segi bayi, kalau soalan tanya bayan alamat ni, dia tak berkait dengan makna. Alamat i'rab. Kalau 5 soalan scan, soalan nombor 4. Dengan apakah dia marfu' ke mansub ke majrur ke. Cuma kena bezakan antara isim dengan fi'il. Ingat selalu. Selalu kena ingat. Jadi kalau alamat, tidak. Ni. Jadi al-muslimuna yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna. Disubutin nun. Sa'al mudi al-mu'allimati bil kasrah. Kenapa disubutin nun? Sebab dia jamak fi'il. Fi'il ya, bukan isim. Mu'allimati ni dia isim. Kenapa dia dengan kasrah? Sebab dia jamak mu'annas salim. Muka surat 7 jadual jati. Yang akhar pula sini dengan alif. Kenapa dia mansub dengan alif? Tak mansub dengan fathah? Sebab dia asma'ul khamsah. Dalam jadual jati muka surat 7 jumpa jawapannya. Jadual jati muka surat 7. Ada asma'ul khamsah. Faham? Sebab kita dah nak habis soalan ni, saya rasa saya tak perlu terang banyak. Melainkan awak tak faham baru saya terangkan. So itulah jawapan dia. Settle. Nak tanya-tanya ya. Satu lagi. Tertinggal pula. Okey. Jawab 364. Silakan. Siapa nak jawab soalan nombor 364, silakan. Lagi? Ada jawapan lagi?
Ni jawapan dia bukan dengan waw. Kalau awak jawab dengan waw, maknanya awak dah betulkan dengan isim. Sebenarnya dia adalah hasbin nun. Awak kena buka balik jadual jati. Muka surat 7. Sebab yakhsaru adalah fa'il. Jadi dia mansub kan. Sebab ada lan. Kalau buat 5 soalan scan, soalan 1 scan fa'il. Satu. Soalan 2 marfu pula mansub. Pula tulisannya. Yang ketiga, kenapa dia mansub? Sebab ada lan. 4, dengan apa dia mansub? Dengan hazaf nun. Saya tulis ni sebab ada pelajar baru, jadi saya tulis sikit supaya dia dapat gambaran. Hazfun nun. Kenapa dia masuk dengan hazfun nun? Sebab dia jamak. Itulah jawapan dia. Jadi sekarang ni soalan tanya alamat kan? Soalan tanya pasal alamatul i'rab saja. Alamatul i'rab duduk nombor berapa? Nombor 4 lah. So kita ambil jalan nombor 4 ni, letaklah kat sini. Jadilah hasbun nun. Itulah jalan kira dia. Saya nak awak faham macam tu. 5 soalan sekian dia akan membantu anda. Dia akan membantu awak. Supaya nampak lebih mudah faham. Faham Okey. Seterusnya 365 366. 2 minit dari sekarang. 2 minit dari sekarang. Imla al-faragh al-ati ber-al-atiyah atau al-ati bi fi'lin munasibin minal masadir allati bainal qausain. Dia bagi masdar. Dia nak suruh awak tukar pada fi'il. Tu lagi canggih. Selalu bagi fi'il nak suruh bagi masdar. Dia terbalik. Bagi masdar suruh tukar pada fi'il. Silakan. Soalan sebab tu dia soalan macam-macam. Soalan boleh tanya macam-macam. So ready. Okay, kalau lam pun 20 soalan juga berkait dengan nahwu saraf ni. Banyak tu markah tu. Silakan. Okey, di sini dia tak suruh awak fi'il madhi atau mudhari', dia bebas. So pandai-pandailah tengok ayat. Soalan ni jawapan dia sa'ada al-aghniya. Sa'ada. Ni betul tapi tak ada ta Kalau buat ta ni dah jadi sa'idah. Ni nama orang. So ada. Menolong atau yusa'idu tu pulang berdawak. Menolong orang-orang kaya, kawan-kawan mereka, saudara mereka yang lemah pada hari-hari Ramadan. Membantu sa'ada. Yang kedua, a'adda at-talib, bersedia. A'adda at-talib an-najih darsahu qabla dukhulil fasl. Bersiap sedia dah. Bersiap sedia pelajar yang berjaya, darsahu, pelajarannya, qabla, sebelum masuk kelas. So, okey. Cuma nak tunjuk awak bagaimana soalan tu boleh tanya macam-macam. So, kena ingatlah, banyak soalan kita buat ni, bentuk soalan tu banyak kita buat. Okey, seterusnya. Okey, 367. Silakan, conteng sekarang. Saya harap lebih ramai orang yang participate dan jawablah. Cuba. Okey. Satu benda yang saya nak tekankan kat sini. Jangan lupa letak sabdu. Sebab sabdu ni dia bukan baris, dia sabdu. Saya takut nanti awak tulis macam tu, takut nanti dia salah. Bila letak sabdu, barulah
Nanti dia baca balaghah. Kalau balaghah bukan tabligh. Kalau balaghah saja. Balaghah baru tabligh. Fa'ala taf'il, balagha tabligh, kharraja takhrij, arraba ta'rib, apa lagi? Asafa ta'sif, buat macam-macam lah. Jadi kena ada sabdu. Barulah dia jadi tabligh. Dia punya masdar dia jadi tabligh. Ingat kes macam ni kena teliti sikit. Balagha Rasulullah menyampaikan ar-risalah kepada umatnya dengan benar dan juga amanah. Itu. Okey. Itu tujuan kita buat latih tubi ni banyak-banyak supaya kita bincang daripada sebesar-besar perkara kepada sekecil-kecil perkara. So next question. اجعل الأفعال التي تحتها خط أفعالا مزيدة بحرفين لتكون جملا صحيحة. Jumalan sahihah sebenarnya. Soalan ni pun ada silap. Sahihah. Okey. Ij'al fi'il ni kepada af'al mazidah biharfaini. Soalan ni tak pernah jumpa ni. Nampak tak? Nampak tak soalan dia memang pelbagai. Jadikan fi'il berikut af'al mazidah biharfaini. Maknanya jadi 5 huruf. Dia nak jadi 5 huruf. Fi'il kan 3 huruf. 3 huruf campur dengan satu. Kita dah habis masa? 12-20. Lah. Betul lah. 1:10 sepatutnya kita habis kan? Okay, last. Malam esok kita ada kelas. Malam esok kita ada kelas tambahan. Pukul 8 sampai pukul 8. Aku kena mula lawas. 8 sampai pukul 10. 2 jam. Guna link sama. Jawab.
Okey. Soalan berikutnya 368, jamaah ijtamaah. Jamaah mengumpul, ijtamaah berkumpul. Berkumpul orang Islam pada hari mengingati Maulid Nabawi di Stadium Bukit Jalil. Harraka gerak, haraka gerak. Taharraka bergerak. Al-qitar kereta api pada masanya. Ini masanya. Taharraka bergerak. Badala ganti atau tukar. Tabadala, badal kan, kita belajar tajuk badal kan, tajuk ganti atau tukar. Tabadala saling bertukar. Orang Islam ucapan tahniah sesama mereka pada hari Idul Fitri, pada hari raya. Tabadala. Kalau badala tukar je. Tabadala saling tukar. Engkau ucap tahniah ke aku ucap tahniah ke engkau. Kullu amu antum bi khair, kullu amu antum bi khair. Eid Sa'id, Eid Sa'id. Saling bertukarlah, kita ucap, orang pun ucap. Saling ucap mengucapkan. Itu maksud dia. So, itulah jawapannya. Ini berkait dengan sorof. Berkait dengan sorof. Ada segi tambah kalimah tadi dalam mujarad mazid ni. So, yang ni tambah 2 huruf alif dengan ta, ijtama'ah. Ini tambah ta, 2 huruf juga ta dengan sabdun ni ra, double. Taharraka, tafa'ala. Ini pun tambah 2 huruf juga. Ni fi'il madhi semua ni fi'il madhi. Bukan mudhari'. Tabadana. So itulah jawapannya. Okey, ada soalan? Hari ni terlajak sikit, tak apa. So esok malam kita habiskan. Kita ada lagi, tadi kita mula dengan 319, malam pagi ni kita buat hampir 50. So kalaulah malam esok kita mampu buat 2 jam, habis tu 440. InsyaAllah 440. So itu penting. So malam esok jangan lupa masuk. Jangan tak masuk. Okey, ada soalan? Ustaz, lepas habis 400 soalan, kita pergi karangan lah. Kita boleh pergi ke Venezuela, Nepal dan juga Bangladesh. Selepas habis tu. Pergi mana saja pun boleh. Okey? Beres. Terima kasih. Jumpa lagi pada malam esok. Ada soalan? Tak ada soalan kan? Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Nak semayang, nak makan nasi. Thank you.